Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tasik Kenyir. Apabila melihat tasik buatan manusia yang besar dengan airnya berwarna kehijauan terdetik di fikiran bagaimana dahulunya di dasar tasik itu adalah merupakan kampung-kampung yang didiami oleh manusia. Persoalan tentang masih ada lagikah jejak peninggalan kampung itu yang kini telah ditenggelami air. Tasik Kenyir merakam detik penting dalam sejarah apabila mula beroperasi sebagai tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara setelah siap sepenuhnya pada tahun 1985, malah melenyapkan beberapa kisah dan sejarah kehidupan yang pernah tinggal di dasarnya. Empangan Kenyir yang dibina pada 1978 dan mula beroperasi pada 1985 itu adalah empangan hidroelektrik terbesar di Asia Tenggara. Ketika pembinaannya lebih 40 tahun lalu, stesen hidroelektrik itu menjadi simbol kejuruteraan terhebat yang pernah dibangunkan di negara kita. Fungsi empangan Kenyir dalam mengawal aliran sungai dan memberikan aset kepada Terengganu secara keseluruhannya tidak dapat dinafikan lagi, dan binaan ini menjadi kebanggaan kepada warga Terengganu sebagai satu bukti kejayaan bahawa ketamadunan memberikan manfaat kepada manusia keseluruhannya. Jadi, bagaimana tasik Kenyir ini boleh terfikir oleh kerajaan untuk membinanya? Tasik Kenyir menenggelamkan seluas 38,000 hektar membentuk 340 buah pulau. Tinggi empangan adalah 150 meter daripada dasar asal sungai sehingga ke puncak. Banjir besar terakhir melanda lembangan Sungai Terengganu adalah pada tahun 1986. Empangan Kenyir berfungsi amat besar dalam mengawal jumlah air di Sungai Terengganu. Sebelum pembinaan empangan berkenaan, banjir menghanyutkan harta benda di lembangan Sungai Terengganu dan hanyut sehingga ke pantai di sekitar muka kuala. Daripada haiwan ternakan sehingga kepada perkakasan rumah, semuanya dihanyutkan dan terdampar di pantai sekitar Kuala Terengganu. Temu ramah dengan penduduk sekitar Ladang Mengabang menceritakan banjir membawa satu aktiviti sampingan bagi mereka pada zaman kanak-kanak mencari perkakasan berharga dan yang dapat digunakan yang terdampar di pantai Batu Buruk. Bukan sahaja barangan, bahkan binatang seperti ayam dan itik juga pernah didapati. Selain itu juga pohon kayu yang hanyut juga membawa damar, iaitu bahan berupa getah keras yang diperoleh daripada beberapa jenis pokok yang digunakan oleh mereka untuk sumber pembakaran. Setelah berakhirnya musim banjir, laut akan membersihkan semula pantai dan pantai kembali kepada keadaan asalnya. Sekiranya empangan Kenyir tidak wujud, kita pasti akan menyaksikan lagi amukan air banjir musim tengkujuh daripada lembah hulu Sungai Terengganu menenggelamkan kawasan Tanah Pamah, dataran Terengganu. Lama sebelum ditenggelami air dasar Tasik Kenyir yang suatu ketika dahulu subur dan permai pernah menjadi sebahagian daripada kawasan penempatan penduduk terawal di hulu Terengganu. Walaupun tidak lagi menjadi sebutan, nama-nama kampung seperti Melor, Keliok, Bercing, Petang, Mentong, Melaka, Kuala Terenggan, Kerbak dan Belimbing pasti akan kedengaran apabila ada yang menjejak sejarah empangan hidroelektrik itu. Pada waktu itu kampung-kampung ini dihubungkan dengan sungai dan perahu atau rakit sebagai pengangkutan utama. Penduduk kampung pula tidak ramai, cuma dalam 20 hingga 30 keluarga sahaja yang menetap dalam sebuah kampung. Mereka bagaikan satu keluarga besar yang hidup bersama-sama berada di dalam dunia yang tersendiri disebabkan kedudukan kampung yang terpisah jauh dengan penempatan lain menyebabkan mereka pada masa itu bergantung sepenuhnya pada sumber alam. Dalam zaman itu, untuk ke bandar Kuala Berang atau Kuala Terengganu, penduduknya terpaksa menaiki perahu atau mendayung rakit yang mengambil masa 2 hari perjalanan sebelum terpaksa berjalan kaki hampir setengah hari untuk sampai ke Pekan. Kuala Terengganu ketika itu kira-kira 50 km dari kampung terdekat. Perjalanan yang menggunakan rakit buluh atau perahu sangat mencabar kerana penduduk terpaksa mengharungi sungai yang berarus deras dan berbatu. Biasanya satu rakit memuatkan
3 hingga 4 orang. Mereka akan kayuh secara bergilir-gilir. Adakala mereka terpaksa berhenti untuk memikul perahu meniti batuan sehingga melepasi jeram sebelum mengayuhnya kembali ke pekan. Ketika itu, mereka tidak ada kenderaan lain selain berjalan kaki dan menggunakan perahu atau rakit buluh menyusuri sungai untuk ke kampung lain. Manakala perjalanan dari sebuah kampung ke kampung sebelah memakan masa paling singkat 2 jam dan paling lama sehari suntuk. Bayangkan mereka bertarung nyawa menaiki rakit buluh meredah arus deras untuk ke pekan bagi mendapatkan bahan bekalan makanan seperti minyak, garam dan pakaian. Penduduk kampung bertani dan bersawah untuk mendapatkan sumber makanan bagi meneruskan kesinambungan hidup di hutan belantara yang terpencil selama berpuluh-puluh tahun. Beras mereka tidak beli tetapi menanam padi sendiri. Ada ternakan sendiri seperti ayam atau berburu di hutan kalau teringin nak makan daging atau menjala ikan di sungai. Ini termasuklah tanaman sayuran, semuanya hasil tanaman sendiri. Kedudukan kampung yang terpisah jauh dengan penempatan lain menyebabkan penduduk bergantung penuh pada sumber alam sehinggakan wang ringgit tidak mempunyai sebarang nilai. Wang hanya akan dikeluarkan dari guri, iaitu sejenis tempayan kecil beberapa kali setahun ketika ada penduduk mahu mudik ke Kuala Terengganu untuk membeli garam dan pakaian. Tempoh perpindahan penduduk dari dasar Tasik ke Nyer itu dilakukan kira-kira 20 tahun sebelum pembinaan empangan stesen hidroelektrik Sultan Mahmud di Kampung Jenagor, Kuala Berang. Kehidupan di tengah belantara yang dilalui oleh penduduk di situ mula mendapat perhatian kerajaan sekitar 1950-an sehingga menyarankan penduduk supaya berpindah. Pada waktu itu, kerajaan menjanjikan pampasan tanah seluas 4 hektar kepada yang berpindah ke Kuala Berang. Perpindahan pertama bermula pada 1950 selepas penduduk merasakan kehidupan di dalam hutan itu diselubungi kemiskinan. Ada lebih kurang 80 keluarga yang terlibat dalam perpindahan peringkat pertama. Mereka pindah secara berperingkat kerana ada yang tidak mahu berpindah sebab sayangkan tanah kebun dan sawah yang luas. Pada masa sekarang, bekas kampung yang bertukar menjadi Tasik itu masih boleh dilihat berpandukan beberapa batang sungai yang masih mengekalkan nama asalnya. Di tengah-tengah tadahan air seluas 370 km persegi itu pula tersusun 340 buah pulau yang dahulunya adalah puncak-puncak gunung dan bukit tertinggi di situ. Perpindahan mereka untuk memberi laluan bagi pembinaan Tasik Kenyir menyaksikan rumah kayu mereka di dalam kampung, tanah kebun yang mempunyai pokok buah-buahan dan sayuran serta kawasan sawah yang luas terpaksa ditinggalkan. Kini semua itu telah ditenggelami air dan berada di dasar tasik. Hanya kenangan dan memori yang tinggal bagi penduduk yang terlibat dalam projek empangan ini yang memberi 1001 makna bagi rakyat negeri Terengganu. Sekian.